jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara atas jemputan untuk bertazkirah sebelum solat Jumaat pada hari ini. Hari Jumaat ni biasa kita baca Suratul Kahfi, disunatkan. Dan satu ayat dalam Suratul Kahfi yang kita baca, wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dalam ayat ini disebut wa'uridu ala rabbika saffa, dan mereka itu dibentangkan kepada Tuhan kamu saffa, secara saf, berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu awal-awal dahulu. Ayat ini berkait dengan hari hisab, hari kiamat. Seluruh manusia akan dibentangkan amalannya, dan mereka datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam ayat tadi, ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang kepada kami sebagaimana awal-awal dulu kami ciptakan kamu. Artinya pada hari itu manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apa di tubuh mereka, tidak ada harta, tidak ada anak pinak, hanya sahaja dirinya sebagaimana di awal-awal diciptakan, dia dilahirkan ke dunia ini. Dan ini satu perkara yang pasti, dan termasuk dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita orang Islam. Kita akan bertemu dengan hari itu. Ini sebagai yang dipanggil sebagai hari hisab. Pada hari itu akan ada manusia ini tiga golongan. Satu, manusia yang terus masuk ke syurga tanpa dihisab. Dan satu golongan dihisab secara yang ringkas, simple, nipis. Dan satu golongan lagi dihisab dengan hisab yang dahsyat. Dan setiap daripada kita tak pasti kita akan berada di golongan yang mana. Tapi sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kita, pedoman daripada baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita bagaimana untuk berdepan dengan hari berkenaan. Dalam hidup manusia ini kita kena prepare. Kita kena sentiasa bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kematian ini dia akan jemput sesiapa sahaja, tanpa mengira umur, tanpa mengira sihat ataupun sakit. Risiko untuk kematian itu sama saja. Orang sakit pun mati, orang sihat pun mati, orang tua mati, budak-budak pun mati, orang muda pun mati. Risiko itu sama, tapi preparation tetap kita kena bekerja ke arah itu. Dan apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, kita akan melalui hari tadi. Hari yang mana manusia akan dihisab berasaskan kepada amalannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah ada menyebutkan tentang ma minkum ahadun sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada daripada kamu seorang, manusia orang,
Allah Subhanahu, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu tidak ada lagi orang lain yang dapat bantu dia. Dia dengan Allah sahaja. Kalau atas dunia ni kita ada talian hayat, telefon sana, telefon sini, minta tolong sana sini, guna kabel, segala jenis kabel gunakan untuk dapat sesuatu. Di hari hisab, ketika itu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bawa badan tubuh kita sebagaimana kita dilahirkan tidak memiliki apa-apa. Lalu ketika itu disebut dalam hadis, fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Lalu dia akan tengok belah kanannya, maka dia tak dapati, tak nampak apa sebelah kanannya kecuali amalannya, apa yang telah dia buat. Dia tengok belah kiri pun itulah yang dia nampak, apa amalan yang telah dia prepare untuk hari itu. Tengok atas, bawah, depan, belakang, dia hanya nampak apa yang dia lakukan pada hari hidup di atas dunia ini. Lalu di akhir hadis itu disebut fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Oleh kerana itu takutilah akan api neraka sekalipun kalau kamu mampu bersedekah dengan sebelah buah tamar. Itu gambaran yang ada pada hari berkenaan yang kita panggil sebagai hari hisab. Dalam hadis-hadis yang lain banyak bercerita tentang hari hisab ini. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW telah digambarkan, telah dipertunjukkan oleh malaikat tentang gambaran umatnya yang akan mereka hadapi pada hari hisab. Satu hadis digambarkan dalam perjalanan itu, Jibril telah membawa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah telah nampak satu umat yang ramai. Lalu Rasulullah tanya, siapa golongan itu? Kata Jibril, itulah umat kamu. Yang ramai itu, itulah umat kamu. Dan Jibril mengatakan, haulai ummatuh, mereka itu umat kamu. Wa haula 70,000 qaddamahum la hisab 'alaihim wa la 'adzab. Dan di hadapan mereka itu ada 70,000 orang yang mereka itu masuk syurga tanpa hisab. Nah, ini kita nak target, masuk syurga tanpa hisab. Lalu ditanya oleh Rasulullah, walima, kenapa special? Apa yang specialnya? Yang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Qala, kata Jibril, kanu la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu semasa hidupnya, satu disebut la yaktawun. Mereka itu maksud yaktawun, maksud asal yaktawun ni berubat menggunakan api. Hukum berubat menggunakan api, kita guna itu ada dibincangkan oleh para fuqaha antara haram dengan makruh, kecuali kalau ada keperluan untuk berubat dengan cara begitu. Kemudian yang keduanya, la yastarqun, mereka itu tidak menggunakan jampi mentera, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa la yatatayyarun, dan mereka itu tidak tatayyarun tasya'un, menganggap sial pada sesuatu perkara. Buat begini jadi begini, buat begini jadi sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah. Ini golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab. Kalau kita tengok kepada senarai yang disebutkan tadi, maka keseluruhan senarai itu dia merujuk kepada beberapa sifat manusia di atas dunia ini. Kali yang pertama, wala yaktawun, mereka itu tidak berubat menggunakan api. Maksudnya mereka itu berubat dengan cara yang dibenarkan dalam hukum syarak. Mereka itu kecuali dalam darurat, itu dalam ada pembincangan fuqaha untuk berubat ini, kalau diperlukan boleh guna api. Tapi maksud hadis ini, dia merujuk satu kepada mereka yang bersabar dalam menerima sesuatu musibah, kesakitan. Dia sakit dan dia bersabar, dan dia berubat, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang kedua, la yastarqun wa la yatatayyarun. Itu menunjuk kepada mereka yang akidahnya bersih. Bersih daripada sebarang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia cover semua perkara yang tadi. Maknanya dia banyak bersabar, dia akidahnya betul, dan dia berusaha mengikut cara yang betul, dan dia termasuk di kalangan mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut dalam hadis tentang mereka yang 70,000 orang itu. Dalam perbincangan yang lain, para ulama ada membahaskan tentang kedudukan 70,000 orang. Adakah spesifik secara fix begitu 70,000 orang, yang lain tak boleh masuk dah dalam 70,000 orang? Kalau kita nak kira dengan jumlah manusia daripada Nabi Adam AS sehingga kepada umat ni, 70,000 orang ni sikit berapa persen? Payahlah kita nak masuk. Mari surau pun jari-jari. Mari masjid pun nak berambat, nak puah mitah. Jadi 70,000 ni berat. Ada perbincangan di kalangan ulama, disebutlah hadis itu 70,000 itu untuk menunjukkan jumlah yang banyak, at-taksir. Banyak, 70,000, sebut 70,000 itu gambaran banyak jumlah itu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini sangat banyak. Kerana digandingkan pula dengan hadis-hadis yang lain, ya Rasulullah juga menyebut tentang mereka yang berpeluang untuk tidak dihisab, maknanya masuk syurga tanpa hisab. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan wa'adani Rabbi, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada aku, an yudkhila min ummati 70,000. Allah akan masukkan di kalangan umat aku ini 70,000 orang, la hisab alaihim wal azab. Yang mereka ini tak kena hisab, tak kena azab, direct masuk syurga. Ma kulli alfin 70,000. Plus setiap 1,000 tambah lagi 70,000. Dalam 70,000 orang tadi, 1,000 plus 70,000 lagi. Maka jumlah itu semakin bertambah, lega sikit dengan makin ramai. Kalau setahap 70,000 berasa payah dah. Campur segala surah dekat precinct dekat Putrajaya ni, nak masuk dalam 70,000 tu, campur lagi dengan umat Nabi terdahulu, sangat sedikit. Mungkin jumlah sahabat Nabi je dah duduk situ. Tapi dengan yang tadi, every 1,000 70,000 lagi, makin ramai. Kemudian tambah lagi, dan disebutlah hadis itu, wasalah sahasayati min hasayati Rabbi. Dan 3 hasayat. Hasayat ni kalau kita ambil, ni gambaran. Kalau kita ambil tanah, kita cekar tanah gitu, kita ambil beras, kita ambil gandum, kita cekar gitu, kita tak tahu jumlah berapa sebenarnya. Itulah gambaran hasayat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi lagi 3 peluang, 3 hasayat by group. Tambah lagi untuk memasukkan mereka dalam golongan yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin termasuk dalam golongan itu. Makin ramai tu, 70,000 campur kali 70 kali 1,000 pula, campur yang 3 hasayat ni yang tak disebut jumlahnya. Tentu jumlah juga agak ramai. Dalam ayat Al-Quran disebut yang secara umum, walaupun tak disebut jumlah, disebut siapa yang masuk syurga tanpa hisab ini. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang disebut ulaika allazina, yang disebut allazina sabaqul bil khairat, mereka yang sabaqu bil khairat, yang mendahului melakukan amal ibadat. Fa ammal ladzina sabaqu bil khairat, adapun mereka yang sabaqu bil khairat, belum-belum buat baik. Orang ada satu perkara buat baik, dia depan dulu, sabaqu bil khairat. Orang ada projek kebaikan apa-apa, dia depan dulu, sabaqu bil khairat. Yang ini juga disebut dalam ayat fa ulaika alladzina yadkhuluna al jannata bighairi hisab. Mereka itulah mereka yang masuk syurga
tanpa hisab. Jadi sabaqul khairat ini sangat luas. Jadi setiap daripada kita sebenarnya berpeluang untuk masuk syurga tanpa hisab kalau kita tengok pada ayat ini. Dan ayat lain, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Dibalas mereka yang bersabar dalam hidup ini ajruhum bighairi hisab, tanpa hisab. Maknanya semakin luas yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga tanpa hisab. Dalam perkiraan itu yang pertama, masuk syurga tanpa hisab. Golongan yang kedua, dia dihisab tapi hisaban yasira. Hisab secara yang reka-reka. Reka-reka pun hari kiamat ni secara simple, tak tanya banyak. Jadi ini yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang kita gandeng terus dengan yang ketiga. Yang tiga, yang akan menghadapi hisab yang sangat syadid, sangat kuat. Yang hisab yang ringan ini yang dimaksudkan, yang disebut dalam ayat Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Sesiapa yang diberi surat amalannya dan diambil di belah kanan. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka ni akan dihisab yang sangat sedikit. Dalam hadis yang lain, Rasulullah ada menyebutkan, apabila Rasulullah menyebut laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka, Rasulullah menyebut kalau orang tu dihisab di hari kiamat illa halaka, dia memang confirm masuk neraka. Kalau dia terkena hisab, ya, confirm masuk neraka. Jadi Aisyah bertanya, macam mana pula? Aisyah tanya, sedangkan dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, sesiapa yang menerima amalan melalui kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sedikit. Yang ni Nabi sebut pula, sesiapa yang dihisab confirm masuk neraka. Jadi seolah-olah ada pertentangan di situ. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, innama zalikal ard wa laysa ahadun yunaqashu al-hisaba yawmal qiyamati illa uzziba. Yang dimaksudkan ayat itu, yang dihisab yang kecil itu, hisaban yasira, sebenarnya bukan hisab pun, al-ard. Dia dibentangkan amalannya hari kiamat. Okey, si fulan bi fulan, ini kamu buat goni lah, dibentangkan apa dosa yang telah dilakukan pada atas dunia ni. Buat begini. Lalu Allah mengatakan, di atas dunia aku telah tutup dosa kamu, orang tak tahu. Dan sekarang aku ampunkan dosa kamu. Maka mereka inilah yang disebut sebagai hisaban yasira. Maknanya dia bukan hisab, tapi innama zalikal ard, kata Rasulullah, dia dibentangkan sahaja. Dibentang kes. Buka file, ini masalah kes ini. Patut baliklah. Lebih kurang begitu. Maknanya dibacakan kesnya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha pemberi rahmat kepada manusia. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ini meliputi semua perkara, termasuk di hari akhirat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi manusia ini, yang menjadikan ada amalan-amalan dosa yang dilakukan di atas dunia ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas dunia ini ramai manusia tak tahu dia buat dosa, Tuhan telah tutup aibnya, tutup dosanya di hadapan manusia. Di hari akhirat Tuhan ampunkan pula dosanya itu. Itulah besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yudkhilakum amalukumul jannah. Amalan kamu itu tidak akan memasukkan kamu dalam syurga. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, adakah baginda pun begitu? Masuk syurga bukan kerana amalan? Kami dah tengok baginda kuat beribadat sampai bangun malam, bengkak kaki dan sebagainya. Wala anta ya Rasulullah, kamu pun begitu pun? Dah.
buat amal kuat masuk syurga tak boleh lagi. Wala ana, kata Rasulullah, aku pun macam itulah, illa an yataghammadani Allah bi rahmati, kecuali Allah telah meliputkan, mengurniakan rahmatnya kepada aku, maka kerana itu aku dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itulah yang akan dikurniakan kepada semua orang Islam yang beriman, yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak boleh masuk pertama tadi, berasa sikit, hak yang kedua ni mungkin ramai sikit. Peluang tu makin luar. Peluang untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang akan menghadapi hisab yang sangat kuat. Ini cek satu-satu. Baca satu-satu kesnya. Buat begini, dosa tu dosa ni. Ini yang ketiga. Dan mereka ini mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga golongan yang beriman tetapi melakukan dosa dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini juga akan dihisab yang sangat berat. Cuma yang membezakan antara orang beriman dengan orang tidak beriman, orang yang tidak beriman confirm kekal dalam neraka. Adapun orang yang beriman, dia akan diazab berasaskan kepada dosa-dosanya dan akhirnya akan dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita aim hak pertama dengan yang kedua sajalah. Hak yang tiga ni kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kita masuk golongannya, masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kita harapkan semua. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia boleh maafkan semua dosa manusia. Wa ya'fu an katsirin, Allah itu memaafkan banyak kesalahan-kesalahan manusia di atas muka bumi ini. Itulah rahmat yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kita nak berdepan dengan hisab ini, maka ada beberapa perkara yang akan dipertanyakan, yang sabit dan hadis-hadis yang lain. Antaranya akan ditanya tentang fima tidak bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat, kecuali dia akan dipertanyakan tentang beberapa perkara. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya, fima afnah. Akan tanya umur kamu lama ni, hidup ni 80, 90 tahun umur ni, hidup buat apa? Gitu, lebih kurang gitulah. Umur separuh habaq ni hidup 50 tahun. Buat apa? Panjang umur ni. Fima afnah. Kemudian ditanya juga tentang an ilmi fima fa'al. Ilmu banyak, ngaji dapat beasiswa sana sini, boleh ilmu, buat apa ilmu? Tanya. Wa ammali min aina iktasabu fi ma anfaqa. Hartanya ambil daripada mana, sumbernya halal atau haram, dan diinfakkan, dibelanjakan kepada yang halal ataupun yang haram. Dan yang terakhir tanya tentang badannya, tubuhnya, tentang jasadnya, di mana dia gunakan tenaga yang ada itu, adakah pada jalan Allah ataupun pada jalan yang tak dibenarkan dalam agama ini. Jadi semua ini akan dipertanyakan di hari kiamat. Cumanya beza antara seorang sama ada dihisab itu ringan ataupun tanpa hisab. Ringan ataupun tanpa hisab, ataupun dihisab yang sangat keras, yang sangat pedih. Jadi itulah satu keyakinan daripada kita, dan itulah akidah kita. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan siap. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat baik sikit pun dia akan tengok. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat jahat sikit pun dia akan tengok di hari kiamat. Ketika itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam hadis tadi, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Antara dia dengan Allah tidak ada orang lain dah. Dia seorang-seorang gitu kan. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkiraan pada majlis itu perkiraan apa yang kita buat di atas dunia ini. Jadi itulah sedikit tazkirah yang ringkas daripada saya. Mudah-mudahan menjadi peringatan untuk diri sendiri dan kepada semua yang hadir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini termasuk dalam golongan yang pertama yang bertemu dengan Allah, masuk syurga tanpa hisab. Kita boleh berusaha ke arah itu, dan mudah-mudahan doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.